pada tajuk hari ini kita akan tengok membanding kaedah cipher. Jadi sebelum ni kita dah buat beberapa kaedah cipher, itu reverse cipher, substitution cipher dan transposition cipher. Okey, jadi kita nak tengok perbandingan dia lah. Kenapa kita perlu tengok perbandingan cipher ni? Sebab kalau kita ada satu mesej yang sulit, kita mesti kena tahu kekuatan dan kelemahan cipher tu, dan untuk memastikan maklumat yang kita hantar tu selamat, dan setakat mana selamat kita nak, dan mudah ke tak mudah orang yang terima maklumat tu untuk nyah cipher balik, nyah sulit. Okey, jadi kita tengok sini contoh yang kita sudah belajar sebelum ni. Okey, kita ada reverse cipher. Reverse cipher, okey, kaedah reverse cipher ni dia yang paling mudah lah. Dia tidak ada kunci. Okey, kita cuma pilih cara kita reverse je. Contoh macam ni, kelas Salik, ni kebersihan jaga. So jaga kebersihan kelas. Contoh macam ni dia songsangkan semualah, keseluruhan mesej. Jadi mudah. Reverse cipher ni tak ada kunci, cuma kita kena tahu nak reverse tu perkataan ke, ayat ke. Okey, yang kedua kita ada scissor cipher. Scissor cipher ni kita ada kunci lah. Dia akan gunakan kunci. Contoh sini 5. Jadi kalau scissor cipher dulu, kita akan anjak 5 abjad ke kanan. Kalau ingat lagi scissor cipher ni, kita pergi atas balik. Aku ada yang dah lupa. Okey, jadi kita akan anjak. Kalau 5 kita anjak lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So A dia duduk sini. Tu scissor cipher lah. Okey, jadi dia lebih susah sikit berbanding reverse cipher sebab dia ada kunci. Okey, mana tadi? Okey, macam tadi kan, lukis jadual, lepas tu kita anjakkan, lepas tu gantikan perkataan tu, huruf tu. So kita akan dapat teks cipher dia macam ni lah. Okey, yang seterusnya kita ada pick pen cipher. Okey, pick pen cipher ni dia lebih kepada grafik. Jadi first kali kita kena bina jadual perwakilan abjad bagi simbol pick pen ni. Okey, kita tengok sikit. Pick pen. Okey, macam ni kan. Jadi kita kena buat perkataan dia dulu dan jadual dia. Lepas tu kita ganti je lah dengan simbol-simbol ni, pick pen. Jadi dari satu segi, kalau orang terima tu dalam bentuk simbol dan dia tak tahu simbol, jadual simbol tu, memang agak susah lah dia nak buat. Jadi teksnya dia akan dapat macam ni. Okey, yang seterusnya real fence cipher. Okey, real fence cipher ni kita pun masih menggunakan kunci lah. Tapi real fence cipher ni dia lebih susah sikit berbanding scissor cipher. Kalau scissor cipher ni kita anjak-anjak je. Real fence cipher ni kita buat dalam bentuk zigzag. Zigzag. Jadi zigzag. Contoh mana? Macam ni kan. Dia masih ada kunci lah. Kalau kunci dia 3, kita buat 3 baris. Lepas tu kita pun susun zigzag macam tu. Jadi lebih susah lah sikit berbanding scissor cipher. Okey,
Dan last sekali kita ada columnar transposition. Columnar transposition ni boleh dikatakan yang agak paling kompleks lah untuk kita buat. Yang pertama sekali kunci dia ni bukan kita guna nombor, kunci ni kita guna perkataan lain. Jadi kita tentukan urutan abjad dalam kunci. Lepas tu kita ada kena buat jadual dia pula. Lepas tu kita masukkan abjad tu dalam jadual tu. Contoh kita tengok, kalau ni ingat balik je ni. Macam ni kan. Katalah ada mesyuarat akademik, lepas tu kita beri kunci tu kita susun A nombor 1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 3, M, N, O 4. Macam tu. Lepas tu kita bahagi 4 bilangan abjad ni, bilangan abjad dalam ni kita bahagi dengan kunci 4. So dapat 7 baris. So 7 baris kita buatlah ni, 7 baris. Susun balik. Lepas tu kita pun tulis maklumat mesyuarat akademik. Lepas tu kita susun balik ikut 1, 2, 3, 4. Macam tu. Jadi dapatlah macam ni. Jadi columnar transposition ni yang paling rumit lah untuk kita buat. Dan untuk orang nyah sulit pun paling susah lah. Jadi sekarang ni kita mesti tahu kelemahan dan kekurangan setiap cipher tu. Untuk contoh yang tadi pertama ni, reverse cipher. Kaedah dia songsangan sahaja kan. Kekuatan dia, kelebihan dia mudah nak buat. Kita balik je terus kan. Tapi kelemahan dia, yang pertama dia tidak menggunakan kunci, dan mesej mudah dia nyah sulit. Jadi orang boleh cuba-cuba tengok, dia terbalik kanan je, dia dah tahu dah. Jadi kelemahan dia mudah di nyah sulit. Jadi kalau kita nak hantar maklumat yang kurang sulit lah, boleh lah. Tapi kalau maklumat yang sangat sulit, tak sesuai lah menggunakan kaedah reverse cipher. Yang kedua, scissor cipher. Scissor cipher ni kita anjak ke kanan je kan, menganjakkan huruf ke kanan. Kelebihan dia ada kunci lah, dan juga abjad dalam teks biasa digantikan dengan abjad lain. Jadi mana huruf tu kita tukar terus dengan huruf lain lah. Tapi kelebihan dia, kaedah cuba jaya boleh digunakan untuk meramal nilai kunci. Macam mana kaedah cuba jaya? Contoh, kalau scissor cipher yang ni kan, kunci dia 5. Kita boleh cuba, orang tahu kan kaedah scissor cipher ni, contoh jaga kebersihan. Ada A kat sini. Sini jadi V. Jadi orang boleh agak lah V ni. Dia boleh try reverse balik apa hurufnya. Macam tu. Dia boleh nampak pattern huruf yang sama tu. Yang seterusnya pick pen. Pick pen ni yang bagusnya dia menggunakan kunci. Kunci dia tu jadual pick pen tu lah. So abjad dalam teks biasa diganti dengan simbol lain. Yang ni bagusnya sebab dia jadi simbol. Kalau orang tu dapat, dia tak tahu simbol tu, memang susah lah, memang tak boleh sulit lah. Tapi kalau dia tahu simbol tu, mudah sahaja untuk dia nyah sulit. Kelemahan dia, kalau dia dapat je perwakilan simbol tu, mudah lah, memang mudah terus. Yang seterusnya reference. Reference ni dia menggunakan zigzag. Jadi kelebihan dia, dia ada kunci jugalah, iaitu baris tadi kan. Bilangan baris sukar diramal. Jadi bila kita bagi tu, orang payah nak ramal lah berapa baris yang kita guna. Tapi
kelemahan dia, abjad-abjad dalam teks cipher masih lagi menggunakan abjad-abjad yang sama. Kalau A masih A juga. Jadi kalau orang yang dia rajin nak cuba, dia boleh cubalah. Okey. Yang seterusnya, yang ni ialah columnar transposition. Okey, columnar transposition ni kelebihan dia menggunakan kunci. Kuncinya dalam bentuk perkataan. Okey. Dan nombor pada lajur yang berdasarkan kunci sukar diramal. Kalau orang tak tahu kunci ni, susahlah dia nak ramal nombor lajur ni kan. Dan berapa baris, agak sukar lah. Memang susah untuk diramal. Tapi kelemahan dia, abjad-abjad dalam teks cipher terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa juga. Abjad dia masih menggunakan abjad yang sama juga. Kalau A tetap A, cuma dia scramble sahaja. Ini cara dia scramble lah. Scramble ni kita perancuan susun semula. Okey, jadi setiap kaedah cipher ni dia ada kelemahan dan kekuatan dia. Okey. Jadi bila kita tahu kekuatan dan kelemahan, jadi kita mesti, sebab apa kita tahu? Sebab kita nak memilih kaedah cipher yang terbaik. Okey, jadi pemilihan dia mesti kita bergantung kepada situasi. Jadi biasanya situasi tu ialah kita tengok tahap kerahsiaan. Jika satu mesej tu kurang penting, kita boleh guna yang mudah lah, reverse cipher ataupun big band cipher. Kalau kerahsiaannya sederhana dan tinggi, kita boleh guna Caesar, rail fence dan juga columnar transposition. Jadi kalau ikut jadual tadi ni, ini kita kata daripada paling senang sehingga paling sukarlah, ataupun paling mudah, paling kurang selamat, paling selamat. Ke bawah ni semakin selamat. Okey. Contoh, kita tengok satu contoh. Pemilihan kaedah cipher sesuai untuk mesej yang mempunyai tahap kerahsiaan rendah. Salim dan Hok Chuan ialah rakan sekelas. Mereka saling membantu semasa mengulang kaji pelajaran. Mereka juga selalu berkomunikasi melalui mesej yang dihantar di dalam kelas untuk menetapkan masa mengulang kaji pelajaran. Setelah mereka mempelajari kaedah cipher, mereka ingin menyulit mesej mereka kerana tidak ingin diganggu semasa mengulang kaji. Jadi kita kena tahu penentuan tahap kerahsiaan dia. Okey, mesej yang perlu disulitkan ialah tempat dan masa mengulang kaji. Jadi tahap kerahsiaan dia rendah sajalah. Setakat orang tahu di tempat dan masa dia, taklah kerahsiaannya tinggi kan. Okey. Dan masa untuk menyulit dan menyahsulit mesej tidak boleh mengambil masa yang lama. Dia nak cepat je. Jadi kaedah yang sesuai ialah reverse cipher. Sebab boleh buat dengan mudah dan cepat. Okey, kalau kerahsiaan sederhana, yang ni pemilihan pengawas. Jadi dia nak menyulitkan nama pengawas. Nak menyulitkan nama pengawas ni. Jadi tahap kerahsiaannya agak tinggi sikit lah, sederhana lah kita panggil. Jadi tahap kerahsiaan sederhana kita boleh guna Caesar cipher ataupun rail fence cipher. Jadi kebiasaannya macam itulah. Okey. Aktiviti 2.5. Contoh, kaji pernyataan masalah berikut. Puan Aminah ialah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Beliau tugaskan untuk menyelesaikan dan menyimpan semua kata laluan yang telah ditetapkan untuk perkakasan Wi-Fi seluruh sekolah. Maka Puan Aminah telah mengambil keputusan untuk menyimpan semua kata laluan tersebut dalam bentuk teks cipher. Jadi kalau kata laluan Wi-Fi ni, kita kata dari segi kerahsiaan dia tinggi lah. Jadi bila kerahsiaan tinggi dan setakat maklumat Wi-Fi sekolah ni dia pendek je kan, pendek je dan maklumatnya tu,
Jadi kita bolehlah menggunakan kaedah cipher yang paling susah, iaitu columnar transposition. Jadi itulah sahaja setakat ni. Jadi kalau ada apa masalah boleh tanya cikgu lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.